لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah-curah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para jamaah sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan teruskan kembali pengajian tafsir kita daripada kitab At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, karangan daripada Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain Allahumma amin. Muka surat 39 dan insyaallah Puan Syarifah akan tolong saya untuk membacakan terjemah daripada kitab. Sila Puan Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 39. Reka kehidupan atau hukum-hukum. Di dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat yang tidak mengandung makna, faedah, hikmah atau tasyri'. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi mukjizat serta undang-undang kehidupan manusia. Naam. Jadi Al-Quran ini, di dalam Al-Quran semua apa yang diperlukan oleh kehidupan manusia ada. Malah di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami tinggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Maknanya segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Dia terpulang kepada kemampuan manusia untuk menggali dan juga mencari kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi macam ni. Al-Quran itu seumpama, ini umpama je, walaupun sebenarnya tak sama pun. Sebab kalamullah adalah lebih luas dibandingkan perkataan luas itu sendiri. Jadi Al-Quran itu seumpama je, seumpama samudra yang menyimpan banyak berlian, banyak harta ataupun banyak benda-benda yang berharga. Di situ ada minyak, di situ ada berlian dan lain sebagainya. Di situ ada ikan, di situ ada kekayaan yang sangat banyak. Ada emas dan lain sebagainya. Ada minyak, ada gas dan lain sebagainya. Semua terpulang kepada kemampuan dan juga kapasiti manusia untuk menggali apapun yang ada dalam Al-Quran. Oleh yang demikian, isi kandungan Al-Quran ini tidak akan pernah habis untuk digali dan juga untuk dibahas. Dah berapa ribu kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama dengan latar belakang keilmuan yang berbagai-bagai, tapi kandungan daripada Al-Quran takkan pernah habis. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat di mana Al-Quran itu adalah himpunan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala jenis ilmu dan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Semua terpulang kepada kapasiti dan kemampuan manusia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ada orang yang menemukan rumus matematik daripada Al-Quran. Daripada ayat inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran. Di antara ayat yang dijadikan sebagai hujjah terbentuknya rumus matematik. Ilmu pertanian ada dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai', firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami tinggalkan sekecil apapun jua di dalam Al-Quran kecuali semuanya ada di dalam. Terpulang kepada kita lah sebagai manusia ni. Maka Al-Quran bukan hanya setakat sebagai pedoman hidup, tetapi ianya adalah merupakan segala-gala yang diperlukan oleh manusia tercantum kat situ, terkumpul kat situ, terpulang kepada kemampuan manusia untuk mencarinya. Bukan setakat tasyri', bukan setakat ada faedah, makna dan lain sebagainya. Setiap hurufnya, setiap harokahnya, setiap perkataan yang dipakai oleh Al-Quran, setiap susunan atau uslub
ayat dalam Al-Quran, dia mengandungi mukjizat yang luar biasa. Dan ini adalah perkara yang memang bukan sesuatu yang yang baharu, sebab ianya datang daripada kalam Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadim. Naam. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran bertujuan merealisasikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehingga dengan begitu hukum-hukum yang ditarik dari mana-mana ayat terkait sangat erat dengan akidah, ibadah, akhlak, perilaku atau tasyri yang cucuk bagi individu maupun masyarakat. Makna paling umum inilah yang saya maksudkan dengan fikah kehidupan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi Al-Quran ini bukan hanya setakat pedoman bagi umat Islam, akan tetapi ianya adalah pedoman, petunjuk, sandaran dan juga sumber daripada seluruh kebaikan yang diperlukan oleh seluruh makhluk, bukan hanya setakat manusia saja. Seluruh makhluk. Akan tetapi ketika mana Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili meletakkan tajuk fikih kehidupan ataupun hukum-hukum, ianya hanya setakat berhubung kait dengan apa yang diperlukan dan juga dia mengelilingi kehidupan manusia secara umum. Walaupun kita tidak menafikan yang Al-Quran ini adalah kalamullah yang bukan hanya menjadi petunjuk bagi manusia tetapi seluruh makhluk boleh mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Bukan hanya setakat orang yang beriman saja. Berapa ramai orang yang tidak beriman kepada Allah tetapi banyak mengambil manfaat daripada Al-Quran. Tentang rumus ataupun kaedah-kaedah misal ekonomi dalam Al-Quran ada. Mereka pakai juga. Malah terkadang-kadang mereka lebih banyak mengamalkan isi kandungan Al-Quran dibandingkan kita. Nah, Mana-mana atau hukum-hukum yang dipetik dari surah Al-Fatihah meliputi hubungan manusia dengan Allah, menentukan cara bermunajah kepadanya, menggariskannya bagi jenis perjalanannya dalam kehidupan, mengharuskannya mengikuti manhaj paling lurus dan yang paling moderat, yang tiada ada penyimpangan di dalamnya. Walaupun hanya seujung jari dari jalan yang lurus serta tidak diterima segala macam kesesatan dan penyimpangan. Makna basmalah dalam Al-Fatihah adalah segala hukum dan lain-lain yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah milik Allah dan berasal darinya. Tidak ada andil seorang pun selain Allah di dalamnya. yang dimaksud andil itu campur tangan dalam bahasa Indonesia lah. Jadi beliau nak cakap bahawa seluruh isi kandungan Al-Quran itu terhimpun dalam basmalah. Di dalam basmalah ada ilmu tauhid, di dalam basmalah ada tasyri', di dalam basmalah ada akhlak, di dalam basmalah juga ada tentang ilmu-ilmu ketuhanan dan lain sebagainya. Dan ianya adalah merupakan sandaran dan juga sumber daripada seluruh apa yang berhubung kait dengan syariat agama Islam. Bagi orang yang faham lah. Saya teringat dan ini pernah saya sampaikan kepada para jamaah. Dulu adalah guru kepada guru kami, ya, ulama Mesir yang sangat masyhur. Beliau ini adalah seorang yang soleh, alim dan soleh. Seorang, orang panggil wali besar lah. Beliau diminta oleh para ulama Al-Azhar ketika itu untuk mengajar tafsir di Masjid Al-Azhar. Guru yang menyampaikan riwayat tentang cerita ini masih hidup lagi, guru kami di Mesir, Maulana Syekh Dr. Yusri Hafizahullah ala Syekhina radhiyallahu. Lalu kemudian beliau bertanya kepada para ulama yang hadir ketika itu. Kenapa anda semua menyuruh saya nak mengajarkan tafsir kepada anda semua, kepada kalian semua, padahal kalian ini adalah pakar tafsir? Kata beliau, Tuan Syekh, kami nak penafsiran yang memang datang daripada diri Tuan Syekh. Tafsir apa yang korang nak? Kata para jamaah yang merupakan para ulama ketika itu, tafsir yang Syekh adalah. Oke. Ya. Beliau memulakan majlis tafsir itu. 100 kali perjumpaan, 100 kali kelas lah istilah kita. Pembahasan tentang basmalah itu tak habis. Lalu kemudian beliau meninggal dunia.
Ini menunjukkan bahwa betapa luasnya ya kandungan daripada basmalah yang tidak akan pernah kering dan juga habis. Dan ya, kandungan daripada basmalah itu boleh terungkap mengikut kadar kemampuan dan juga kebersihan serta kesucian hati seorang yang membaca. Basmalah aja. Tapi terkadang bagi orang yang faham, rasa mustahil. Ya kan? Hanya beberapa perkataan saja tak kalah mencakup seluruh isi kandungan Al-Quran. Memanglah, kalau kita mengkajinya dari sudut akal logik kita yang terbatas nih, memang mustahil lah. Tapi bagi para aulia, para ulama yang memiliki hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya bukan perkara yang mustahil. Dan itu telah dibuktikan oleh para ulama. Ada bukti, ada sejarahnya. Ya, jadi mustahil menurut kita dalam pandangan kita yang memang ilmu kita cetek. Tapi tak mustahil bagi para aulia. Nah, Pertama, cara memuji Allah. Al-Fatihah, nasyid yang menciptakan hubungan dengan Allah yang diajarkan Allah kepada kita, yang dibaca seorang mukmin dalam setiap kesempatan dalam solat dan lainnya. Kerana permulaannya diartikan ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan itu bererti bahawa Allah memerintahkan kita agar melakukan pujian tersebut, serta dia mengajari kita cara memuji dan menyanjungnya dan juga cara kita berdoa kepadanya. Dari hal ini pula difahami bahawa di antara etika berdoa adalah memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah agar doanya lebih cepat dikabulkan. Naam. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillah, ay qulu alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya qulu alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu dipanggil dengan istilah dengan kaedah apa? Khabariyan lafzan insyaiyan ma'nan. Dari sudut susunan ayat ianya memberi kabar tentang sesuatu, tetapi isi kandungan yang sebenar adalah perintah. Perintah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik cara memuji Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian Allah Subhanahu wa taala ataupun meniru dan mencontohi pujian Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya sendiri. Dan alhamdulillah itu merupakan pujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya sebagai satu di antara cara untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya. Dan inilah pujian yang paling sempurna. Pujian yang paling sempurna daripada seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan sesuai dengan kapasiti makhluk adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh dan meniru ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Di antaranya adalah alhamdulillah. Dan di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam suratul Fatihah bahwa sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena puji Allah dulu lah. Bukan sebab Allah Subhanahu wa taala perlu sangat kepada pujian kita. Allah tak perlu pun kepada pujian kita. Tapi itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu jugalah cara kita untuk membujuk Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang kita nak. Walaupun sebenarnya pujukan kita itu tidak akan memberi apa-apa kesan kepada ketetapan dan juga kehendak Allah. Adakah dengan membujuk Allah Subhanahu wa taala Allah akan berubah? Yang pada mulanya tak bagi menjadi bagi, tak. Dia tak ada kena mengena. Tapi itulah cara kita menzahirkan sifat ubudiyah kita kepada Allah, menzahirkan sifat penghambaan kita kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat kehambaan yang paling sempurna. Al-inqiyad wal khudu' ila Allah atau lillah. Tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti dan meniru cara Allah memuji kepada dirinya, buat ajalah. Laksanakan. Dan dalam pujian ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang adab bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana
kita nak memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya adalah pujilah dulu Allah dengan seluruh kesempurnaan dan keagungannya, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling sesuai, yaitu meniru pujian Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya sendiri. Macam itulah. Samalah juga ketika mana kita meminta sesuatu kepada seseorang, sama ada ayah kita ke, ataupun guru kita, ataupun emak kita, kita pujilah dulu. Ataupun kita berkhidmat dulu. Dan tolong-tolonglah dulu kat dapur tu, basuh pinggan ke, kemas-kemas rumah ke, lepas tu barulah minta sesuatu. Walaupun sebenar seorang ayah dan ibu ni dia akan bagi apapun yang diperlukan oleh anak-anak dia, walaupun anak itu tak minta. Tapi adab kita sebagai seorang anak itu, mintalah dengan cara yang baik. Minta dengan cara yang baik itu bukan dari dari susunan ayat kita dalam meminta, tapi adab yang perlu kita zahirkan di hadapan ibu dan ayah kita itu kena adalah adab tuh. Di antara adab adalah memuji, menyanjung dengan sanjungan dan pujian yang sesuai dengan kadar yang sepatutnya bagi ibu dan ayah kita. Lalu kemudian berkhidmat, tunduk dan patuh. Kalau sekiranya kita senantiasa tunduk dan patuh kepada ibu dan ayah kita, sebenarnya tak perlu pun kita meminta. Ibu dan ayah kita akan siapkan apapun yang kita perlukan tanpa perlu menunggu kita meminta. Sama juga kepada Allah Subhanahu wa taala macam itu. Adakah kita pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di alam rahim dulu, di alam arwah dulu, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman ketika mana lahir di dunia ini? Tak pernah. Tak pernah pun. Tapi Allah bagi. Sebab Allah Maha Pemurah. Tapi di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala nak agar kita ini menjadi hamba-hamba yang beradab. Hamba-hamba yang memiliki akhlak kehambaan. Satu di antara akhlak kehambaan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebab nak bagi tahu kepada Allah tentang apa yang kita nak, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita untuk meminta kepadanya, dan juga untuk menzahirkan sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat penghambaan yang kita zahirkan ketika mana kita berdoa kepada Allah? Di antaranya adalah sifat perlu, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai cara untuk seolah-olahnya nak bagi tahu kepada Allah apa yang kita nak, dan seolah-olahnya Allah tak tahu apa yang kita nak. Sehingga kita perlu berdoa. Jangan, naudzubillah min dzalik. Ataupun tujuan kita adalah naudzubillah min dzalik, untuk memaksa Allah dengan doa. Oh, tak boleh juga. Hakikatnya macam ni. Kita berdoa ke tak berdoa, Allah akan bagi sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang Dia nak. Tapi kita sebagai seorang hamba, kenalah kita menzahirkan sifat-sifat ubudiyah kita. Memohon kepada Allah sebagai wasilah untuk menzahirkan kelemahan di hadapan Allah. Maka agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ataupun menerima permohonan kita, satu di antara adab yang perlu kita tunaikan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak bagi dirinya. Apakah pujian yang paling layak bagi diri Allah Subhanahu wa taala? Pujian yang paling layak bagi diri Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah dengan meniru dan mencontohi pujian Allah kepada dirinya sendiri. Apa dia? Ya, Alhamdulillah. Nah,
Kedua, bacaan Al-Fatihah di dalam solat. Ada dua pendapat di antara para ulama tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam solat. Pendapat pertama dipegang mazhab Hanafi bahawa tidak wajib membaca Al-Fatihah. Yang wajib bagi imam dan orang yang solat sendirian adalah membaca apa sahaja, yakni membaca ayat apapun dari Al-Quran. Dengan batas minimal menurut Abu Hanifah, satu ayat yang terdiri dari 6 huruf. Misalnya ayat 21 surah Al-Mudathir, Tsumma nazara, meskipun hanya secara takdiri perkiraan. Misalnya ayat 3 surah Al-Ikhlas, lam yalid, sebab bentuk aslinya adalah lam yulad. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, yang padu dalam bacaan adalah 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Mereka berdalil dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Maqtul. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 20. Ini pandangan mazhab Hanafi. Jadi beliau akan membahas tentang kedudukan suratul Fatihah dalam solat. Ini kita masuk dalam perbezaan pendapat para ulama fikih lah. Tapi tak ada masalah. Mengapa kita perlu mengetahui perbezaan pendapat ataupun pandangan di kalangan para ulama? Tujuannya agar kita mudah berlapang dada dan tidak merasa yang diri kita yang paling benar. Diri kita aja yang benar, yang lain tak betul. Maka perlu kita mengenal mazhab yang lain. Di antaranya adalah mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi tidak mewajibkan bacaan suratul Fatihah dalam sholat. Tidak mewajibkan. Memadailah dengan membaca sekurang-kurangnya 3 ayat pendek. Dah cukup dah itu. Walaupun tidak baca suratul Fatihah. Tetapi walaupun demikian, tetap juga dalam mazhab Hanafi membaca suratul Fatihah. Tapi tidak diletakkan sebagai rukun seperti mana dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah apa dia salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi tak. Bukan macam itu. Janji baca Quran je. Walaupun setakat baca Bismillahirrahmanirrahim ataupun baca Alhamdulillahirabbil alamin dah memadai dah. Dah memadai dalam pandangan apa dia? Pandangan mazhab Hanafi. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Berbeza dengan mazhab Maliki. Nah, salah satu di antara hujah yang mereka kemukakan adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu kan. Maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Apa yang mudah? Maknanya tak semestinya baca suratul Fatihah. Ini pandangan mereka. Kita terima juga. Tapi tak perlu pun kita amalkan. Kita terima sebagai suatu kebenaran dalam mazhab Hanafi. Tapi untuk amalan, kita kena ikutlah apa yang menjadi mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Jangan pula kita memilih-milih apa yang paling mudah. Oh Ustaz, boleh tak? Dalam solat ni, walaupun saya mazhab Syafi'i, boleh tak saya mengamalkan mazhab Hanafi sebab nampak paling mudah lah Ustaz? Apa dia yang paling mudah itu? Kan dalam mazhab Hanafi tidak diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah lumayan, 7 ayat. Dalam mazhab Hanafi bolehlah membaca beberapa ayat aja, janji baca Al-Quran walaupun bukan suratul Fatihah. Misal, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oh, tak boleh. Ya, tak boleh kita mentalfik. Talfik maknanya mencari-cari keringanan daripada setiap mazhab untuk kita amalkan. Hanya setakat mencari-cari keringanan, tak boleh. Kecuali bila mana kita dalam keadaan emergency, itu tak ada masalah. Tapi dalam keadaan normal, kita hafaz hafaz suratul Fatihah. Takkanlah kita tak baca dalam keadaan kita bermazhab Syafi'i. Boleh tak para jamaah sekalian? Ada yang tanya muka surat berapa? Muka surat 40 dah. Itu pandangan apa? Pandangan mazhab Hanafi. Nah, Ini adalah
Ini adalah perintah untuk membaca secara bebas. Kerana itu perintah ini dapat terlaksana dengan membaca satu kelompok terkecil yang bisa disebut Al-Quran. Dalil dari As-Sunnah adalah hadis tentang orang yang tidak bagus salatnya. Dari Sayyidina Abu Hurairah, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak menunaikan salat, beruduklah dengan sempurna lalu menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian bertakbirlah lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dia, Ustaz, habis macam mana nak letak mana ayat yang dijadikan sebagai, yang diletakkan sebagai hujah daripada mazhab Hanafi? Oh, tetap kita pakai juga. Hujah itu kita pakai tapi di tempat lain. Maksud Ustaz macam mana? Okey, saya beritahu macam ni. Dalil yang digunakan pakai oleh mazhab Hanafi adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran ketika solat. Maknanya tak wajib membaca suratul Fatihah. Ustaz, tak kala kita nak tolak apa dia hujah ni. Bukan kita tolak, tetap kita terima. Tetapi kita tempatkan, kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Tempatnya kat mana Ustaz? Tempat dia adalah bagi orang yang tak mampu menghafaz suratul Fatihah, maka bolehlah dia membaca surah yang lain. Faham ke para jemaah sekalian? Faham tak? Tetap juga kita pakai ayat ini sebagai hujah, tapi pada keadaan tertentu. Ya kan? Misal kata, ada orang yang tak boleh, mohon maaf mu'alaf, baru masuk Islam. Alhamdulillah, masuk Islam kan. Syukur, bertambah sahabat kita, saudara kita kan. Lalu kemudian baru 1-2 hari masuk Islam, kita ajaklah dia, kita bimbinglah dia untuk apa? Menghafaz suratul Fatihah. Rupanya tak boleh. Berat bagi dia lah kan. Kalau kita memang dah lama dah, daripada kecil lagi kan. Boleh tak dia tukar dengan ayat yang lain? Boleh kalau sekiranya dia tahu, dia hafaz ayat yang lain. Mungkin ada di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah bagi dia untuk dihafal. Contoh misal, Qul huwallahu ahad misal, tak ada masalah. Maka ketika itulah hujah yang digunakan pakai oleh mazhab Hanafi ini diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Paham tak pelajar? Tak boleh hafaz Al-Fatihah, okey, baca je lah suratul Ikhlas tu. Baca je suratul Ikhlas sebagai pengganti daripada suratul Fatihah. Itu maksud daripada peletakan hujah mazhab Hanafi pada tempatnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam keadaan normal, dia penghafaz Quran atau sekurang-kurangnya dia hafaz Fatihah, lalu kemudian dia cakap, boleh tak Ustaz, saya nak tukar dengan Qul huwallahu ahad sebab lagi mudah bagi saya. Orang tanya kat dia, awak hafaz Fatihah ke? Hafaz ke? Oh tak boleh, sebab anda mazhab Syafi'i kena baca juga suratul Fatihah. Jadi sebenar, ketika mana kita berbeza pendapat dengan mazhab yang lain, bukan bermakna kita menolak hujah yang diketengahkan atau dikemukakan oleh mazhab yang lain. Kita tidak menolaknya, tapi kita hanya setakat menempatkan atau meletakkan pada tempat yang lain. Paham ke para jemaah sekalian? Faham tak para jemaah TikTok? Bolehlah tulis faham kat situ atau tak faham. Ya, kalau ada yang tulis tak faham, agar saya terangkan balik. Alhamdulillah, maknanya faham semua kan? Jadi dalam mazhab, perbezaan mazhab para ulama itu tak ada yang menolak ataupun membantah dalil. Tapi hanya setakat menempatkan dalil mengikut tempat yang sepatutnya, yang sesuai dengan mazhab yang mereka pegang. Itulah keindahan akhlak para ulama ketika berhadapan ataupun berdepan-depan dengan perbezaan pendapat di kalangan mereka. Tak ada yang membantah dalil, tetapi yang dibantah itu adalah cara menempatkan dalil itu. Dalil semua para ulama terima. Sebab itulah Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala pernah berkata, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Bila mana ada hadis yang sahih yang kalian jumpai, kalau sekiranya bercanggah dengan pendapat saya, maka mazhab saya adalah mazhab hadis yang sahih itu. Maknanya pandangan saya mengikut apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Itulah keindahan akhlak para ulama.
Saling membantah itu bukan dari sudut hujah yang mereka kemukakan, tetapi penempatan hujah itu. Penempatan hujah aja. Sangat indah lah perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, Adapun hadis dari solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, diertikan bahawa yang dinafikan di sini adalah keutamaan, bukan keabsahan. Jadi erti hadis ini adalah tiada solat yang sempurna bagi dalil makul. Mereka adalah tidak boleh menambahkan sesuatu berdasarkan khabar wahid, iaitu hadis yang disampaikan oleh satu orang yang sifatnya zani atas perkara kepaduannya, berlandaskan dalil qat'i dalam Al-Quran. Akan tetapi khabar wahid menuntut wajibnya pengamalan sesuatu tersebut, bukan menuntut kepaduannya. Kerana itu mereka berpendapat bahawa membaca surah Al-Fatihah bukannya hukumnya wajib sahaja, dalam erti bahawa solat tetap sah tanpa membaca Al-Fatihah. Hanya saja habiskan dulu. Hanya saja hukumnya makruh tahriman, makruh yang dekat kepada haram. Nah, itu pendapat mazhab Hanafi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu pandangan beliau lah, pandangan mazhab Hanafi. Jadi, hadis yang kita jadikan sebagai hujah tentang kewajiban suratul Fatihah, diorang pakai juga. Tapi di tempat yang lain. Tengok perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Beliau pakai juga la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dalam mazhab Syafi'i, hadis ini diletakkan sebagai hujah tentang kefarduan membaca suratul Fatihah di dalam salat. Lalu kemudian, adakah hadis ini dibuang ataupun ditepikan oleh mazhab Hanafi? Tak. Diorang ambil juga, tetapi diletakkan pada tempat yang berbeza dengan tempat di mana mazhab Syafi'i meletakkan hujah. Kata mereka macam ni. Okey, kami terima juga, ya, kata diorang lah kan, kata mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, maksudnya tidak sempurna solat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam solatnya. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Manakala mazhab Syafi'i memandang seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah tidak sah, bukan tidak sempurna, tapi memang tidak sah. Jadi penempatan dalil itu je yang mereka berbeza pendapat. Adapun berkenaan dengan penerimaan kepada dalil, mereka terbuka menerima semua dalil apapun yang datang daripada Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, selagi mana cukup syarat untuk diterima. Terutama dari hadis-hadis baginda. Kalau daripada Al-Quran semua kena terima lah. Tapi dari sudut dalil hadis ataupun sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ada neraca yang perlu ditegakkan. Mereka akan cari tahu dululah. Adakah hadis itu hadis sahih, lalu kemudian hadis sahih li ghairihi aw li dzatihi, ataupun hasan li dzatihi aw li ghairihi, ataupun hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu dan lain sebagainya. Seperti itulah para ulama, adab mereka sangat cantik. Bukan macam kita. Kita ini kalau berbeza pendapat dengan orang, sudahlah tak ada hujah, lepas tu pula degil. Kita rasa yang diri kita yang paling benar, semua orang salah. Tak betul. Itulah kejahilan kita. Para ulama bergaduh juga. Bergaduh maknanya berbeza pendapat, bukan bergaduh saling mencaci memaki. Berbeza pendapat, tapi masing-masing membawa hujah. Dan hujah yang disampaikan oleh orang lain itu diterima, tapi ditempatkan di tempat yang lain. Akhlak mereka luar biasa. Bukan macam kita-kita ini, ya Allah. Kalau kita cakap seolah-olahnya kita mufti dah, imam dah, nampak aja. Ya. Dari susunan ayat kita, gaya kita bercakap, Masya Allah, padahal baca Quran pun bukannya pandai sangat. Tak pandai berhujah. Tak hafaz Al-Quran, tak hafaz hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak berhujah? Itu masalah besar tu. Ada pula orang yang belagak sangat, mencaci, memaki, merendahkan para ulama, tapi tak membawa hujah. Cukuplah dia orang cakap tanpa hujah itu sebagai tanda kejahilan dan kebodohan mereka, tanda kehinaan mereka. Tak payahlah belagak sangat. Para ulama ni, apatah lagi ulama-ulama mazhab ini, ulama yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa panji syariat,
agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang mulia dari sudut keilmuan, dari sudut akhlak, dari sudut nasab, dari sudut kerohanian dan lain sebagainya. Nah, jangan kita samakan dengan diri kita. Kita ini ya Allah, apa yang kita paham sekarang daripada ilmu agama merupakan jasa mereka. Tapi ada aja yang tergamak merendahkan, mencaci, memaki para ulama, ya Allah. Lalu kemudian mereka mengatakan, hum rijal, wa nahnu rijal. Na'udzubillah. Mereka adalah rijal, lelaki yang hebat dalam berijtihad. Kita pun juga macam tu. Taklah, itu tipu aja. Hum rijal, ya. Wa antum sigar, kata para ulama. Mereka itu adalah orang-orang hebat. Kau orang ini budak-budak kecil aja, baca Quran pun tak seberapa pandai. Nak berhujjah pula. Nak berhujjah juga. Itulah perbezaan kita dengan para ulama zaman dahulu. Tapi tetap ya ada orang yang belagak, berani mencaci, memaki, merendahkan para ulama kita. Malah bukan setakat itu aja, mengkafirkan dan mensyirikkan. Ramai aja orang yang berani mensyirikkan, mengkafirkan. Seumpama Sayyidil Imam Al-Ghazali, para imam-imam yang hebat. Itu adalah orang-orang sigar, orang-orang yang budak-budak yang ya, baru belajar cakap, dah memandai-mandai nak berfatwa dah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati dalam memilih guru tempat kita belajar. Carilah guru-guru yang memang ya, ilmu dia iktiraf. Ada sanad, lalu kemudian guru-guru dia memang jelaslah. Ya. Bukan mengambil ilmu daripada internet, daripada Google, daripada WhatsApp dan lain-lain. Mengambil ilmu min qulubir rijal, dari hati orang-orang soleh dengan ilmu yang bersanad, agar kita tidak tergelincir kepada kesesatan dan juga kesongsongan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala an, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah sekiranya tak ada sanad keilmuan di dalam Islam ini, maka setiap orang boleh cakap suka-suka hati. Ada soalan daripada jamaah kita, Ustaz, apa maksud hadis tiada solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah? Tadi saya dah terangkan dah. Dalam mazhab Syafi'i, maksud daripada hadis itu adalah tidak sah solat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat dalam solat. Adapun dalam mazhab Hanafi, mereka tak cakap, mereka tidak mengatakan tidak sah tapi tidak sempurna. Tetap je sah tapi tidak sempurna. Itulah perbezaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berkenaan dengan apa dia hadis tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Boleh ya? Okey, teruskan poin apa? Bagi makmum tidak ada kewajipan membaca surah atau ayat apapun. Menurut mazhab Hanafi, baik dalam solat yang bacaannya samar maupun yang bacaannya keras. Mereka juga berargumen dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Qiyas. Dalil dari Al-Quran. Jadi rupanya perbezaan kedua yang nampak pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah macam ni. Seorang makmum dalam mazhab Hanafi tidak diwajibkan membaca sebarang surah ataupun ayat. Bukan setakat tidak diwajibkan membaca suratul Fatihah, tetapi juga tidak diwajibkan untuk membaca sebarang ayat. Cukuplah bacaan imam itu bacaan ataupun memadai bagi makmum. Faham ke para jamaah sekalian? Bolehlah tulis komen kat situ, faham ke tak faham. Jadi perbezaan kedua antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah dalam mazhab Hanafi seorang makmum bukan hanya setakat tidak diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah, tetapi juga tidak diwajibkan untuk membaca ayat apapun, surah apapun. Memadailah bacaan imam untuk mereka. Maka ini sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis disebutkan man shalla khalfa imamin fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Itu hadis yang pertama. Ataupun hadis yang lain, qira'atul imam qira'atul lakum. Bacaan imam itu juga bacaan untuk kalian. Ini yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Memadailah
dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tak. Nak jadi imam ke, nak jadi makmum ke, nak jadi masbuk ke, tetap baca surah Fatihah. Wajib baca surah Fatihah. Kalau dia tak baca suratul Fatihah dalam keadaan dia mampu membacanya, maka nanti dia kena qadha, ya. Satu rakaat ataupun rakaat di mana dia tidak membaca suratul Fatihah kat situ. Dia kena qadha, bukan qadha, dia kena tambah. Ya, kena ganti lah. Boleh tak? Baru tahu, bukan tahu nak, tahu. Mazhab Hanafi tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ya, tidak wajib membaca Fatihah. Bukan setakat imam je, makmum pun macam tu. Dan imam setakat wajib membaca Al-Quran dan tak semestinya suratul Fatihah. Kalau makmum memang tak ada kewajiban langsung. Sebab bacaan mereka telah ditanggung oleh imam. Ya. Qiraatul imam, qiraatul lakum. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Qiraat imam itu memadai bagi kalian. Jadi qiraat imam itu menanggung qiraat makmum. Sangat cantik kan? Kita belajar perbezaan pendapat di kalangan para ulama ini luar biasa. Ustaz, boleh tak sentuh sikit dari sudut ya kerohanian dia? Sebab memang pada mulanya saya bersama para jamaah telah bersepakat yang pengajian tafsir Al-Munir ini lebih banyak menyentuh tentang perkara-perkara kerohanian. Tapi memandangkan ramai di antara para jamaah kita yang ikut dalam pengajian ini yang yang saya tak kenal lagi, maka saya tangguhkanlah ya, pembahasan terlalu mendalam tentang penafsiran dari sudut kerohaniannya. Ya, saya setakat menyentuh ya sikit sebanyak ya mungkin dalam 1-2% untuk meraihkan keadaan para jamaah kita sekalian. Sekarang yang menjadi persoalan dia macam ni. Dari sudut kerohanian lah, ada tak Ustaz perbezaan yang boleh dirasai ataupun boleh dikecapi oleh seseorang yang meletakkan suratul Fatihah sebagai rukun ataupun meletakkan suratul Fatihah bukan sebagai rukun? Ada tak? Oh, banyak. Banyak kesan dia. Ada tak Ustaz? Boleh tak Ustaz cerita sikit? Boleh. InsyaAllah saya akan cerita sikit. Macam ni. Ketika mana kita meletakkan suratul Fatihah sebagai rukun solat seperti mana pandangan ataupun pendapat mazhab Syafi'i, maka mau tidak mau kita nak ke tak nak, dalam bahasa Indonesia mau tak mau, nak ke tak nak, kita kena baca suratul Fatihah juga. Bila mana kita baca juga suratul Fatihah itu sebab ianya adalah rukun daripada solat kita, maka ya, secara tidak langsung kita telah diajak oleh Imam Syafi'i seolah-olah membaca seluruh kandungan Al-Quran melalui simbol bacaan suratul Fatihah. Paham tak para jamaah sekalian? Sebab ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa seluruh kandungan Al-Quran itu dihimpunkan maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah, dan seluruh intipati daripada makna dan kandungan suratul Fatihah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada basmalah. Ya. Maka ketika mana kita membaca ataupun diwajibkan membaca suratul Fatihah sebab ianya adalah rukun, seolah-olahnya Al-Imam Syafi'i mengajak kita untuk membaca Al-Quran secara simbolik 30 juzuk melalui bacaan suratul Fatihah. Dan memang dah ada riwayatnya di mana kita diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah sebagai bahagian daripada syarat ataupun rukun ya sahnya ibadah solat. Paham ke para jamaah sekalian? Bolehlah komen kat situ ya, faham ke tak faham. Alhamdulillah faham. Yang lain faham ke tak faham? Atau terlampau faham? Ya Ustaz, Alhamdulillah. Jadi nampak perbezaan kerohanian yang kita peroleh. Habis, macam mana pula dengan mazhab Hanafi Ustaz? Maknanya dia orang tak ada kerohanian? Ada lah, kenapa pula tak ada? Ada juga. Tapi
kerohanian dia beza sikit lah. Beza sikit dengan mazhab Syafi'i. Allah. Nah, ini pandangan, masih lagi memperbincangkan tentang pandangan mazhab ya Hanafi. Sila Puan Syarifah. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Ayat ini menyuruh kita mendengarkan baik-baik dan memperhatikan dengan tenang, dan mendengarkan itu khusus untuk solat yang bacaannya keras, sedangkan memerhatikan dengan tenang mencakup solat yang bacaannya samar maupun yang bacaannya keras. Naam. Inilah dalil ataupun hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh mazhab Hanafi tentang tidak wajibnya makmum membaca apa-apa surah ataupun ayat ketika mana dia solat berjamaah bersama imam. Boleh tak? Apa dia? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ayat inilah yang dipakai oleh mazhab Hanafi untuk tidak mewajibkan para makmum membaca ya sebarang surah ataupun ayat ketika sholat berjamaah. Bagus juga, logik juga. Tapi itu pandangan mereka dan kita boleh terima. Boleh kita terima sebab ada hujjah. Walaupun tak semestinya kita amalkan, kita terima itu tak semestinya kita amalkan. Macam ni kaedah yang diajarkan oleh para ulama. Ketika mana para ulama mengetengahkan sesebuah pandangan ataupun pendapat yang disandarkan kepada hujjah yang boleh diterima, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Kita kena terima pandangan itu sebagai suatu kebenaran, sebagai hak. Tapi yang menjadi persoalan dia, adakah wajib kita mengamalkannya? Tak. Tengoklah. Kita nak pakai pandangan beliau, alhamdulillah, tak ada masalah. Kita nak tukar dengan pandangan mazhab yang lain, tak ada masalah. Selagi mana dijumpai hujjah yang dijadikan sebagai sandar. Kan mudah sangat kan? Bila mana kita faham agama dengan cara seperti tadi, takkan ada perbalahan di antara pengikut-pengikut mazhab. Mereka akan saling bertolak ansur. Tapi bila mana kita jahil lah. Kejahilan itu tak ada obatnya kecuali belajar. Kebodohan dalam bahasa Indonesia tak ada obat dia kecuali belajar. Tapi masalahnya itulah, kita rasa dah cukup dengan ilmu agama yang kita ada. Ya Allah, apanya cukup? Tak ada nak cukup. Ingatkan kehidupan kita yang berhubung kait atau berhubungan dengan syariat ini setakat solat je ke? Tak ada. Setiap nafas kita itu kena ada ilmu yang menyertai. Agar nafas kita itu ya, kita guna pakai sesuai atau selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Setiap langkah kita ada syariatnya, ada adabnya. Ada tuntutan Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita dalam perkara itu. Paham ke para jamaah sekalian? Komen sikit, paham ke tak paham? Jemaah TikTok, oh faham. Tolong tulis apa dia jawab kalau ada soalan, sebab saya tak tahu isi hati para jemaah sekalian. Nanti takut ya. Sebab bahasa saya pun campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ini masih lagi memperbincangkan tentang pandangan mazhab Hanafi berkenaan dengan adakah seseorang itu wajib atau tidak wajib membaca suratul Fatihah ataupun membaca surah yang lain atau pokoknya ayat yang lain di dalam dalam solat. Maka Sayyid Imam Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini menjelaskannya secara rinci. Naam. Dalil dari As-Sunnah adalah sabda baginda Nabi SAW, barang siapa menunaikan solat di belakang imam, bacaan imam terhitung sebagai bacaannya pula. Nah, ini sama dengan yang saya sebutkan tadi. Man shalla khalfa imamin ya fa inna qira'atal imami qira'atullah lahu qira'ah, atau dalam hadis yang lain qira'atul imami qira'atul lakum. Sama aja hadis. Susunan ayat berbeza, hadis berbeza tapi makna sama.
Jadi kesimpulannya, makmum tidak diwajibkan untuk membaca sebarang ayat ataupun surah, apatah lagi suratul Fatihah di dalam solat dalam pandangan mazhab Hanafi. Jelas kan? Paham? Ha? Jadi nanti kalau misal ada di antara para jamaah yang jumpa dan berkawan rapat dengan mazhab Hanafi, dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jangan pula kita memandai-mandai cakap, solat awal tak sah lah. Iya memanglah tak sah menurut mazhab kita, tapi menurut mazhab dia dah sah dah itu. Dan tak perlu pula kita degil nak mempertahankan pandangan kita, sebab kedua-duanya benar. Terpulang kepada mazhab mana satu yang kita nak amalkan. Naam. Ini meliputi solat yang bacaannya sama dan solat yang bacaannya keras. Adapun dalil dari qiyas adalah bahawa jika makmum wajib membaca, tentu kewajipan tersebut tidak gugur dari tanggungan orang yang masbuk, seperti halnya rukun-rukun solat lainnya. Jadi mereka mengkiaskan bacaan makmum kepada bacaan orang yang masbuk dalam hukum solatnya. Kerana itu bacaan tersebut tidak masyruk. Nah, ini dalam pandangan beliau. Dan jelaslah kata beliau dari sudut kias pula, ini hujah mereka kan, kita terima juga walaupun tak semestinya kita amalkan. Kalaulah sekiranya wajib membaca membaca ayat, membaca Al-Quran ataupun membaca surah, apatah lagi membaca suratul Fatihah. Habis macam mana pula dengan masbuk? Masbuk tu rakaat solat dia boleh dikira sebagai satu rakaat yang sah bila mana dia menjumpai seorang imam yang memimpin solat itu dalam keadaan rukuk dan belum i'tidal. Dia boleh kejar. Padahal dia tak baca apa pun, baru takbir je Allahu Akbar terus. Kalau sekiranya wajib membaca suratul Fatihah atau wajib membaca surah yang lain, habis tak logik lah. Solat seorang makmum yang tidak membersamai imam kecuali dalam keadaan rukuk itu dikira sebagai solat yang sah. Logik juga, boleh kita terima. Ya, ini menurut mazhab Hanafi. Kita terima aja lah. Tapi adakah kita nak amalkan? Terpulang kepada mazhab mana satu yang kita nak amalkan. Kita mazhab Syafi'i, amalkan je lah mazhab Syafi'i yang kita dah amalkan dalam hidup kita. Tak perlu pula kita nak tukar ini, tukar itu. Semuanya benar. Ada yang salah, tak ada yang tak betul. Yang tak betul itu kita yang tak betul. Paham ke para jamaah sekalian? Jamaah TikTok. TikTok nama dia. Paham ah? Kebanyakan negara mana yang memakai mazhab Hanafi? Oh, banyak. Di antaranya adalah Maroko. Tapi Maroko campur ke sana. Di sana ada mazhab Maliki, tapi kebanyakannya mazhab Maliki. Hanafi ini kebanyakan di Suria. Di Suria ada, di Mesir pun ramai juga. Mazhab Hanafi ramai. Kita di Indonesia secara umumnya Asia Tenggara hampir 90% semuanya mazhab Syafi'i. Adapun Turki kebanyakannya mazhab Hanafi. Turki, lalu kemudian Suria, lalu kemudian apalagi ya? Suria, Mesir, demikian juga Bangladesh, India. Ya. Suria tu Syria Suria sebenarnya Suria bukan Syria. Ya. Bacaan yang sebenar adalah Suria, ya bukan Syria. Memakai huruf sin, Suria. Adapun mazhab Maliki kebanyakannya di Maghrib, Maroko, demikian juga di Sudan ramai, Uzbek juga, mana-mana tempat. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki kebanyakannya di Afrika. Okey. Lalu kemudian Ustaz, mazhab Hanafi ini jika solat sendirian pun mereka tidak wajib baca suratul Fatihah. Tidak wajib baca suratul Fatihah, tetapi wajib membaca ayat sekurang-kurangnya 3 ayat. Seperti mana yang disebutkan tadi. Ayat-ayat pendek lah. Sekurang-kurangnya 1 ayat. Mohon maaf.
Sekurang-kurangnya satu ayat yang terhimpun dari sekurang-kurangnya 6 huruf. Soalan daripada Puan Maryam. Mazhab Hanafi ini, jika solat sendirian pun mereka tidak wajib baca suratul Fatihah, tidak wajib. Hatta surah yang lain, tetapi hanya diwajibkan untuk membaca sekurang-kurangnya satu ayat, di mana satu ayat itu tidak kurang jumlah huruf dia tidak kurang daripada 6 huruf. Kalau dah cukup 6 huruf, dah sah dah. Contoh misal 6 huruf, summa nazar. Itu kan dalam surat dalam surat Al-Muddatsir itu kan, summa nazar. Dah 6 huruf dah tu. Sa, lalu kemudian mim yang bertasjdid, maknanya ada 3. Lalu kemudian nazara. Summa nazar. Dah cukup dah dalam mazhab Hanafi. Mudah sangat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kena baca suratul Fatihah juga. Faham Ustaz, jika kita ditakdirkan berimam dengan imam mazhab Hanafi, adakah kita akan ikut mazhab Hanafi? Ikut je lah, tak ada masalah. Ikut gerakan mazhab Hanafi, tapi bacaan kita bacaan mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Tak perlu pula kita tukar ataupun pergi ke masjid yang lain mentang-mentang apa dia yang jadi imam tu bukan mazhab Syafi'i. Tak perlu. Di Mesir, kami di Mesir bermasa belajar dulu. Setiap masjid ni imam dia tukar-tukar. Ada kalanya dia hari ini yang jadi imam mazhab Hanafi, esok pula mazhab Maliki, lusa pula mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Kita pergi ke Mekah, yang jadi imam kebanyakannya mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Tetap sah solat kita. Kita ikut gerakan imam walaupun bacaan tu ikut rukun yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Boleh tak? Ustaz, mazhab apa ya? Soalan. Yang tidak baca kunut dalam solat subuh. Ya. Yang tidak baca kunut dalam solat subuh di antaranya adalah mazhab Hambali. Demikian juga mazhab yang lain. Dan dalam mazhab Syafi'i pun kunut subuh itu tidak wajib, bukannya rukun. Ianya sunnah aja. Kalau sekiranya saya sebagai mazhab Syafi'i, saya solat subuh saja saya tak nak baca kunut, batal ke solat saya? Tak batal pun. Sebab ianya sunnah, bukannya wajib. Macam tu. Boleh ya? Sila Puan Syarifah. Pendapat kedua dipegang mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahawa wajib membaca surah Al-Fatihah dalam solat bagi imam dan orang yang solat bersendirian. Dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah SAW, tiada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini adalah jumhur ulama. Pendapat majoriti ulama. Meletakkan bacaan suratul Fatihah sebagai sesuatu yang wajib dibaca, sebagai rukun. Jadi, pandangan mazhab Syafi'i berkenaan dengan kedudukan suratul Fatihah sebagai rukun ini bukan setakat pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain juga seperti itu. Naam. Dan hujah yang dikemukakan juga sama. Naam. Mereka mengertikan peniadaan di sini sebagai peniadaan hakikat solat tersebut, iaitu bukan peniadaan keutamaannya. Sebab yang asli dan yang paling kuat adalah bahawa peniadaan itu berlaku secara umum. Jadi erti hadis ini adalah tanda solat yang sah bagi dan peniadaan keabsahan sangat dekat dengan peniadaan hakikat. Dalil lainnya adalah sabda baginda Rasulullah SAW, tidak cukup iaitu sah solat yang di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah. Jadi banyak riwayat yang dijadikan sebagai hujah oleh mazhab jumhur. Mazhab jumhur dalam dalam pembahasan ataupun dalam perbezaan pendapat berkenaan dengan bacaan suratul Fatihah di dalam di dalam solat ini mencakup mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Maknanya 3 mazhab ini tidak sependapat dengan mazhab Hanafi. Maknanya yang jumhur itu 3 mazhab. Hanafi ini ya tidak jumhur. Boleh tak? Dan masing-masing ada hujah. Nah. Dalil selanjutnya adalah perbuatan baginda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dengan disertai dalil-dalil
hadis Al-Bukhari, salatlah sekalian sebagaimana kalian melihatku solat. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, yakni berpendapat kedua bahawa Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap rakaat oleh setiap orang secara umum. Naam. Tapi ada tak perbezaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berkenaan dengan suratul Fatihah? Berkenaan dengan kewajiban membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat solat tak ada perbezaan. Mereka sepakat tentang kewajiban membaca suratul Fatihah. Tapi ada sedikit perbezaan dia. Perbezaan dia adalah terletak pada basmalah. Mazhab Syafi'i memandang basmalah itu adalah ayat pertama daripada suratul Fatihah. Wajib dibaca sekali. Mazhab Hanafi cakap tak. Sebab basmalah bukan bagian daripada suratul Fatihah dalam pandangan mazhab Hanafi. Jadi tetap juga ada perbezaan kan. Jadi dia indah sangat kalau kita faham perbezaan para ulama ni. Dia akan membawa fikiran kita tidak menjadi orang-orang yang berfikir jumud. Yang dia mendakwa yang diri dia paling benar dan yang lain tak betul. Nah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap rakaat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Baik solatnya itu salat siriyah maupun jahriyah, fardu maupun sunnah. Dalil mereka adalah hadis tiada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis, suatu hari baginda Rasulullah SAW menunaikan solat subuh dan beliau mengalami kesulitan ketika membaca surah. Usai solat beliau bersabda, tampaknya kalian membaca di belakang imam. Kami menyaut, benar wahai baginda Rasulullah. Beliau lantas bersabda, jangan berbuat begitu kecuali dalam bacaan Al-Fatihah, sebab tiada salat bagi orang yang tidak membacanya. Nah, ini menunjukkan bahawa wajib membaca suratul Fatihah.